Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal qatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, saudara yang dihormati, bersama-sama dengan Bapa pada rancangan kita hidup dalam iman dalam televisi NBT. Alhamdulillah. Hari ini kita nak menegur dan kita nak buat khalasah daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yani sifat-sifat Allah taala ambil bila daripada wujud, qidam, bapa hingga siapa qauluhu mutakalliman. Bermaknanya Allah taala bersifat dengan sifat nafsiyah. Reti dulu kata Allah tak ada. Ada zati, kita ada majazi. Yang kedua, nak reti kata Allah ada zati itu, ada wujud zati, ada pesemana, ada tak ada mula, qidam. Ada tidak ada kesudahan, baqa. Ada Allah tak serupa dengan sekalian bagi makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala juga ada pesemana qiyamuhu binafsih, ada bahasa dia. Bukan ada mari daripada tak ada dulu dah. Bukan berhajat kepada yang lain mengadakan dia. Wahdaniyah, ada pesemana Allah Ta'ala ada satu, esa, satu. Walaupun bila qadra iradah ilmu hayat sampai fasar kalam, tujuh pun tak apa. Dikatakan satu juga kerana satu tu so sebaso. Begitu gitu. Bila dah kata wahdaniyah, sifat salbiyah semua nak menghukum, nak erti kata Allah tu ada zati. Bukan ada, kita ni ada majazi, ada bayar saja yang kita ni. Ada kita mari daripada tak ada, patut ada, kerana ada kita ada mungkin. Lalu itulah nak reti tu kena ambil sifat salbiyah, mari reti. Ada pesemana sifat salbiyah. Sampai sah di mukhalafatu ta'ala lil hawadis, Allah kita tak serupa, tak bersebalah, tak bersemek. Macam mana kita nak ada kata Allah ada tangan, Allah duduk, Allah turun. Tak boleh kata kerana Allah tu laisa kamitslihi syai' dengan sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Reti sifat salbiyah, retilah zat. Ada pun sifat kata qadra iradah ilmu hayat sami' basar kalam. Itu nak masuk di dalam katanya, hari ini nak hubung lagi sami' basar. Sami' basar masuk dalam ayat kata wa huwas sami'ul basir, dan bermula Allah Ta'ala tu mendengar lagi yang melihat. Sampai ada sifat sama di Allah, sampai ada sifat basar di Allah, Allah dengar. Dengar akan suatu yang ada. Kerana sifat sama, sifat basar, takluk dia terahal kepada benda yang ada. Adapun sifat dia ni takluk suluhi qadim, sedia kala lagi dah Allah Ta'ala ada. Allah qadim, sifat dia pun qadim. Patut pada bagi dia yang nak dengar apa satu yang nak hendak yang nak dengar bagi dia, boleh patut pada. Sedia kala lagi dah. Kerana sifat tu ada dengan Allah Ta'ala sedia kala. Bila yang mari melulus tanjizi qadim. Adapun kita sekarang, kita benda baru, makhluk. Ada bila? Baru ada dah, ia baru mengadakan kita. Maka Allah Ta'ala pun baru dengar dah, kita baru ada. Sifat nak dengar tu ada dulu kalau lagi dah. Supaya kita ni kan nak pergi dengar orang mengaji. Sifat sama kita ada dah di kita. Tapi bila kita pergi duduk pak tok guru mengajar, baru kita dengar.
Dungu tak dengar lagi, dia tak mengajar lagi. Tapi sifat sama dah ada dah. Bukan bisu, bukan semata-mata kita tak berkecek, tak mendengar, tak melihat, buta, tuli, dah ada dah. Misal hati kita. Pun lagu tu lah Allah Ta'ala. Sedia kalau lagi tak. Bila benda ada, baru ada, dengar. Azat dia yang ada. Sifat ma'ani dia pun yang ada. Ada bila. Sifat ma'ani, kodim. Zat Allah Ta'ala, kodim. Dia melihat, dia dengar. Diri dia, dia dengar. Aku mana dengar benda yang ada yang menyalahi dengan kita benda baru. Kita dengar suara. Allah dengar sekalian benda yang ada maujudat. Tapi itu sami pasal takluk kepada benda yang ada. Tiap-tiap benda yang ada ni kitab ni ada. Allah dengar. Kita tak dengar, kita melihat. Syarat kena we dekat, we ada cahaya. Bila jauh tak nampak tu kita. Kerana Allah hijab. Padahal benda yang ada sah dilihat, sah didengar. Kita nak dengar lah, tak boleh. Tapi Allah tak beri kepada kita. Nampak? Kerana dua-dua, kullu mawjudin, tiap-tiap yang ada. Kitab ni ada, yasihu yura, sah dilihat, sah didengar. Pak kita boleh dengar ke? Tak boleh dengar. Menyalahi adat kerana Allah tak beri kita. Allah sifat dia boleh dengar segala benda yang ada. Boleh lihat segala apa yang ada. Itu samit basar. Ni kita mengaji i'tiqadi baru tahu kata Allah Ta'ala dengar. Tahu kata Allah Ta'ala tu melihat. Tu tahu kata Allah Ta'ala tu tahu. Tu i'tiqad, kita reti saja buat ke tak? Turun ke tak? Tu kena mengaji tasawuf pula. Dua. Ni hukum i'tiqadi, kena tahu kata Allah Ta'ala dengar. Tahu kata Allah Ta'ala duk melihat. Melihatkan kita. Melihatkan makhluk. Tapi kerana kita dah buat maksiat lagi. Kerana kita tak ada rasa sauki. Rasa kata Allah sentiasa dengar. Bila Allah Ta'ala sentiasa dengar, sentiasa melihat, kita takut. Itu samih masa. Yang akhirnya kalam. Sifat kalam yang ada pada Allah Ta'ala. Sampai ada sifat kalam di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu ada. Ada sifat kalam. Bila Allah Ta'ala ada sifat kalam di dia, sifat kalam ni dah duduk bila wujud kita tengok siapa kalam. Sifat yang 13. Bila sifat yang 13, sifat perkata dengan mana ismi, tidak huruf, tidak suara. Hak duk dengar tu bukan dengar huruf, bukan dengar sifat kalam. Dengar huruf suara. Tapi ada juga pada Musa alaihissalam. Musa Asy'ari kata dia dengar sifat kalam hak ada di zat. Hak tak berhuruf, tak suara. Dengar lagu mana? Tiap-tiap yang ada sah dilihat, sah didengar. Tak itu sudah tukar dah. Adapun Maturidi kata bukan Musa tu dengar sifat kalam hak ada di zat dah. Maturidi kata Musa tu dengar sifat kalam, ini Allah Ta'ala menjadikan huruf suara di pang kayu Tursina tu, maka Musa dengar hak tu. Hak tu juga kedua-dua Asy'ari dan Maturidi, hak tu juga jadi dalil kata menunjuk kata ada sifat kalam di Allah Subhanahu Ta'ala. Tak ada payah sekali. Tu hadut payah kita duk jadi balah dengan ulama. Balah dengan tu guru. Bila balah dengan ulama, kita tak percaya pada ulama, kita pandang kita lebih pada dia, waktu dia jadi balahnya. Kalau kita turut senang. Pak ulama, kita turut ulama atas nu. Ambil daripada atas nu, turun main ke bawah, dia turun. Bukan ulama kita kampung ni, dia buat pandai-pandai. Tak. Turut ulama, dia kata. Kerana apa? Kerana sifat kalam, dia tu bahagi 4. Kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi. Kalam ismi ni, pada bila wujud kita hingga sampai kalam, sifat yang ke-13. Kalam dengan mana ismi yang ada pada zat Allah Ta'ala. Tak berhuruf, tak suara. Tu. Yang kedua pula, kalam dengan mana nafsani. Sedia dan mencadar bagi bercakap. Nak misal nampak di kita mudah.
Kita ada sifat kalam. Allah Ta'ala menjadikan di anak lidah kita. Ada sifat kalam. Sampai ada sifat kalam ni, kita boleh berkata. Tapi nak berkata ni, supaya amba main nak mengajar ni. Amba cadar dulu nak berkata. Kodem, sifat ni tak baru. Yang ketiga, bila dah amba cadar siap, mari sapa, pung dah ada berkata. Dia berkata, ni orang panggil sifat kalam masdari. Dengan mana bercakap-cakap, berkata-kata, ngajar-ngajar. Yang keempat, kalam lafzi, hasil daripada amba bercakap, tubik perkataan. Hak ni baru makhluk. Hasilnya sifat kalam ismi, nafsani, qadim. Masdari dengan lafzi baru. Dua qadim, dua baru. Capo-capo talih kata baru. Ulama bimbing. Kerana ada semasa Mu'tazilah, dia suruh kata sifat kalam, yang ni Quran, makhluk. Ulama tak jam kata. Kerana apa? Kalau ulama kata Quran, kalam tu baru, boleh tanggung hak masdari dengan lafzi. Ni Quran hak kita yang dibaca. Huruf suara kan? Huruf tak berhuruf kan? Alif lam mim, alif lam mim. Tiga huruf. Bismillah berapa huruf? Tu. Hak tu baru. Hak tu boleh kata Quran baru. Tapi tak jam kata ulama. Bimbing takut Quran hak baru hak kita nak baca ni. Mari mana? Mari daripada Lauh Mahfuz, mari daripada sifat kalam yang ada yang qadim. Kita hak tu kan tak jadi orang beriman. Lalu tu ulama bimbing suruh kata kalam ataupun Quran qadim. Nak hurai tempat mengajar boleh. Kalam pak dua, qadim dua baru. Hak baru hak kita nak baca ni. Ataupun berkata-kata. Ni hak amba berkata-kata. Mengajar. Sampai orang kata, amba bahasa nak dengar orang mengajar boleh dengar kat orang mengajar. Boleh dengarkan perkataan. Boleh dengarkan perkata-kata. Sebab amba mengajar ni. Bukan dengar mengajar, dengar suara hak amba mengajar. Itu lafzi. Kata tak boleh dengar amrul iktibari. Bukan benda ada. Suara ni ada. Benda yang maujud. Sampai kita berkecek dalam bukit-bukit kita kata, ayah bunyi di sana. Tak bunyi lagi. Jauh baru bunyi. Ya suara yang ada. Maujud, benda maujud. Sah dilihat, sah ditengok. Tu hanya bahagi. Tapi setengah ulama juga, ulama kita tu kita ada juga yang balah. Kalam tak ada bahagi dia. So ya. Maka puak ulama tani, puak ulama hak anak duit pada mari bicara. Balah hingga senyap gai. Apa pasalnya? Nak kata kalam terbahagi pada pak. Mana mudah nampak sebab kita ada satu kalam, sifat kalam dia ada di anak lidah kita. Sampai ada hal ni kita boleh kecek. Tapi nak kecek kena cadar. Bila cadar siapa tepat kecek tu masdari. Hasil daripada berkecek tu baik suara. Semua saudara-saudara pada dengar orang mengajar tu dengar huruf suara hak tu baik daripada masdari kita mengajar. Tu ya sifat kalam. Adapun sifat kalam tu terbahagi pula sifat kalam tu. Mana terbahagi kata sifat kalam tu pula Allah Ta'ala nak berkata tu berkata bertitah dalam Quran dia berapa-apa 9,990 ayat. Allah Ta'ala sudah berkata malaikat wahyu kepada Nabi Muhammad atau wahyu turun catat. Jadi 9,990 ayat. Dalam semua tu 1,000 ayat suruh Tuhan suruh. Ada 1,000 ayat Tuhan lagi. Ada 1,000 ayat amrun suruh lagi. Ada pula halal. Ada yang banyak cerita dalam Quran haram. Kisah. Cukup semua doa. Banding-bandingnya. Hasil dari Quran 9,990 ayat. Itulah cakap kitab Allah Ta'ala. Juga selagi kita boleh dengar kalam Allah di dalam syurga.
dengan bahawa Allah Ta'ala baca Al-Quran buat dia sendiri itu. Surah Ar-Rahman dalam surga beberapa kali dia baca surah Ar-Rahman. Allah sedap kita dengar. Mana lagi kita boleh melihat zat dia. Mana lagi kita boleh dengar suara dia. Allah. Tapi suara yang qadim, tua yang qadim, tak sama kita dengar, tak sama kita melihat. Nak tahu rasa, masuk ke syurga boleh tak? Allah tu sifat kalam. Lebih pada tu, sifat 20, 13 baru. Ambil pada wujud, sifat kalam. Tambah lagi, kaunuhu, tahu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, hingga kaunuhu mutakalliman. Bila kaunuhu ni, mari pula maknawiyah. Yang pertama, nafsiyah. Salbiyah, ma'ani. Nafsiyah, wujud. Salbiyah, idam baka mukhalafah qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Ma'ani, qadra iradah ilmu hayat sami' basar kalam. Cukup 13. Masuk 7 lagi, kaunuhu mutakalliman. Masuk maknawiyah. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Ini ittifaq di antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mengaku kata keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang kuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Tapi Mu'tazilah mari menafikan sifat. Sifat qadrat tak ada. Allah Ta'ala kuasa dengan zat. Ahli sunnah, Allah kuasa dengan sifat qadrat. Tu, betul tu. Sampai tu nak mengkufurkan Mu'tazilah, betul Allah yang kuasa dah sama-sama. Kita pun kena pakai kerana khilaf 13 sifat wujud sampai kalam, wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Hak kaunuhu mutakalliman 7 lagi khilaf. Berselisih di antara ulama. Nak bila boleh, tak saya bila boleh. Nak ngaji sifat 13 tapi tak masyhur. Yang masyhur ngaji sifat 20. 13 betapa tapi masyhur dengan 20. Tak bila lah 7. Kaunuhu, tak bilarah kaunuhu qadiran, kaunuhu sampai mutakalliman, tak bilarah. Tak bila pada lafaz, pada bilanya, tapi i'tiqad kena pakai. Tak bila kaunuhu qadiran, tak bilarah. Tapi Allahu qadirun, Allah yang kuasa, itu kena pakai, tak pakai, itu kufur. Apa? Tak bila itu pada khilaf. Tapi pegangnya kena pegang. Amo tak sebila. Apa ada bila buat apa? 7 lagi ni. 7 lagi supaya apa? Supaya kita reti kata ada sifat qadrat di zat. Mengaji dah sifat qadrat tu ada pada zat. Qadimatun wujudiyatun qadimatun. Sifatun wujudiyatun qadimatun bi zatillah. Sifat qadrat ada pada Allah Ta'ala. Sampai ada sifat qadrat Allah kuasa. Waktu i'tiqad sudah siap dah. Adapun kaunuhu keadaan Allah yang kuasa, wirti kata ada sifat qadrat di zat. Tu ya. Reti kata ada sifat iradah di zat. Sampai masuk kalam. Nak reti supaya kata seorang Zaid kita hajak pergi kedai, dia pakai kain sarung selas punggung, baju tak pakai. Rano we Zaid, nak pergi kedai kan tak pakai baju. Gilah pakai baju. Masuk dalam dia pakai baju. Bukan betul baju tu maknawiyah. Betul reti pada kata, reti kata Zaid tu yang berbaju. Gitu. Baju tu kena kesifat. Reti so lagi Zaid tu yang berbaju. Tak ada yang berkelanya tak lah. Tak ada berselas punggung tak lah. Reti sekali lagi kata Zaid tu yang berbaju. Hawa yang pakai baju, reti selapis lagi kata Zaid tu berbaju. Begitu juga demikian Allah ada sifat qadrat. Sampai ada sifat qadrat, Allah kuasa. Kaunuhu reti selapis lagi kata Allah tu ada sifat qadrat di zat. Tu ya. Bila hingga siapa kaunuhu mutakalliman. Apa? Arti. Bila dah situ juga sifat Nabi Muhammad pula siddiq, amanah, tabligh, patonah. Tupak.
Lawe bagi siddiq amanah tabligh patonah. Siddiq benar, Nabi kita benar. Amanah dia tak kena, Nabi tak kena. Tabligh menyampai apa Allah Ta'ala suruh menyampai, dia menyampai. Dia tak susu. Patonah cerdik. Cerdik yang Allah Ta'ala beri. Hukum akal yang wajib atas kita. Reti kata Rasulullah SAW tak dapat tidak Allah beri kepada dia cerdik. Lawe bagi cerdik bodoh. Lawe bagi patonah kena. Lawe bagi tabligh susuk. Lawe bagi benar kena juga ataupun lawe bagi benar dusta kazib. Tu lawe tu tak saya pergi dalam etikot dia. Nabi kita dusta, tak ada nak pergi dalam tubuh kita, itu mustahil. Nabi kita dusta, mustahil. Dusta Nabi tu dak sekali. Nak pergi tu. Sebab Allah wujud ada. Lawe bagi ada, tak ada. Tak ada nak pergi apa? Pergi betul tak ada Tuhan tu dak sekali. Pergi betul istihalatul mustahil. Kita pernah reti wajib, mustahil, jaiz. Nanti nak hukum. So lagi mustahil, istihalatul mustahil. Kerana istihalah mesti tidak, mustahil tak ada. Mesti tidak, tak ada Allah Ta'ala. Mesti tidak, lemah Allah Ta'ala. Lemah Allah Ta'ala tu dak sekali. Bisu kelu Allah Ta'ala tu dak sekali. Nanti dak. Itulah istihalatul mustahil, wajib. Cukup 20. Wujud kita bapa yang siapa kaum mutakaliman 20, mustahil 20. Capo jaiz yang harus Allah Taala nak buat, boleh tak saya buat, boleh. Dia ada sifat terdak bila kalau lagi dah. Dia nak ada boleh. Dia mengadakan kita, Allah mujud. Jadi 20 sifat yang berlawan 20, 41. Capo Nabi Muhammad wajib bagi sifat yang wajib bagi Nabi Rasul, pak yang lawan pak apa? So lagi harus bagi Nabi. Nabi bersifat dengan sifat kemanusiaan. Harus bagi Nabi bersifat serupa dengan manusia, tapi tak harus Nabi Muhammad bersifat dengan sifat yang tak layak dengan dia. Seperti mana Nabi Muhammad sakit gurau, sakit cemar, sakit apa, tak layak bagi dia. Jadi 941 50 aqaid. 50 aqaid inilah duduk di dalam wa yajma'u. Dihimpunkan aqaiduha fi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dihimpun semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istighna iftikar. 11 sifat dalam istighna, 9 sifat dalam iftikar. Campur 20 sifat. Sampai tu mari buat khulasah ilmu mantik, tak reti, tak kenal Tuhan kalau tak ngaji sifat 20. Tak reti Tuhan, tak kenal Tuhan kalau tak mengaji, tak reti uluhiyah. Nak kenal Tuhan, kena hukum uluhiyah. Nak reti hukum uluhiyah, kena mengaji istighna iftikar. Tak reti istighna iftikar kalau tak mengaji sifat 20. Karena sifat 20 terbahagi 11 sifat dalam istighna, 9 sifat dalam iftikar. Campur 2 tu istighna iftikar. Allah Ta'ala terkaya terlepas daripada barang semua makhluk, dan semua makhluk berhadap jemur kepada Allah SWT. Siapa kata istighna iftikar sifat ni? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan hak sebenar-benar dia semua. Hak bersifat istighna iftikar tidak ada malaikat. Allah ni lah hak bersifat istighna iftikar. Oleh yang demikian hari ini buat khulasah tu akidah sipu. Sipu wujud, tengok sipu siapa siddiq amanah tabligh patonah 50 aqaid, 50 sipu, mari rubuh di hati baru sahlah orang ni al-jazmul mutabaqah ta'rif iman, tahu jadi seorang yang beriman. Payah kedak mau, payah kedak wajib ayah, payah pun kena mengaji. Duk cari hak lain lebih lagi. Hutang 5 kita sanggup apa? InsyaAllah kita pernah mengaji, sehari demi sehari kita reti.
Bila kita reti, jadi seorang beriman. Bila dah seorang beriman, dapat kita sah amalan kita dengan Allah Ta'ala. Duk beriman takut, kita buat amal tak sah kerana tak ada tunjuk. Bila ada tunjuk, baru buat amal sah. Bila buat amal sah, Tuhan terima. Bila Tuhan terima, tak terima amalan itulah nak suka, nak terima di neraca hak akhirat sah. Berat balik syurga, berat balik kebajikan masuk syurga, berat balik jahat masuk neraka. Sama berat, boleh lagi masuk syurga. Kalau berat balik neraka, balik jahat pun, Nabi nak tolong lagi kita orang beriman. We beriman, insya-Allah kita masuk syurga. Alhamdulillah. Jadilah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.